Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi Amirul Ashraf, Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Suara macam mana? Boleh dengar ke? Cuba komen suara sikit. Okey suara. Baik, insyaAllah pada malam ni saya kira malam yang terakhir lah untuk perbahasan mengenai puasa. InsyaAllah mungkin malam besok seterusnya kita akan bincang bab lain lah pula. Jadi malam ni sebagaimana yang saya sebutkan pada kuliah malam tadi, InsyaAllah kita akan sambung perkara yang berkaitan dengan orang yang mati fidyah puasa. Orang yang mati yang mana dia tidak berpuasa, ada hutang puasa dan sebagainya. Sebelum daripada itu, ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan. Pertamanya, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab puasa ini, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit tidak ada harapan sembuh. Mana sakit dia tu pada pertimbangan doktor dan sebagainya, sakitnya itu dah tak boleh sembuh lagi. Mana pertimbangan, orang panggil pada pertimbangan hukum perubatan. Walaupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sakit ni Allah Ta'ala boleh sembuhkan, bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh sembuhkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuma dari segi ilmu perubatan, sakit ni dipanggil sebagai sakit yang tidak ada harapan sembuh. Itu dipanggil dari segi ilmu perubatan. Dan juga orang yang sakit, contohnya sakit tua. Sakit tua ni biasanya tidak ada harapan sembuh lah. Maka untuk dua golongan ini, mereka boleh meninggalkan puasa, tak puasa, dan boleh bayar fidyah. Okey? Hari ni tak puasa, besok tu bayar fidyah. Bukan bayar sebelum tu. Bayar hari ni, tinggal puasa, malam tu boleh bayar. Boleh, boleh bayar fidyah. Berdasarkan kepada ayat Quran, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Wa'ala alladhi, dan ke atas, yutiqunahu, yang mampu. Kata ulama, kata Ibn Abbas, sebenarnya di situ ada hazaf, hazaf la. Wa'ala alladhina la yutiqunahu, ikut tafsir Ibn Abbas. Kata orang-orang yang tidak mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah, bayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Fidyah, apa makna fidyah? Ta'am miskin, kata Allah Ta'ala, beri makan kepada orang fakir miskin. Jadi, untuk satu hari yang ditinggalkan, satu fidyah, satu cupak. 2 hari, 2 cupak. Jadi, mak kita, ayah kita dan sebagainya yang sakit, terlantar di katil dan sebagainya, dah tidak ada harapan nak sembuh lagi. Okey, tak mampu nak puasa. Dari segi ilmu perubatannya, orang ni untuk sembuhnya persennya tak banyak, tak ada lah, tak ada persen ataupun tak banyak. Maka boleh kita teruskan bayar fidyah. Sama ada kita nak kumpulkan puasa itu selama 30 hari, kita bayar selepas 30 hari sebulan nanti, mana 30 cupak. Ataupun kita nak bayar secara harian, secupak setiap hari. Hari ni tak puasa, besok satu cupak. Esok tak puasa, bayar lagi satu cupak. Tapi saya rasa kurang praktikal lah benda itu. Kerana kalau dibayar dengan harga pun
satu cupak dia lebih kurang RM2. Jadi kalau kita bagi kat orang RM2, ini tak boleh. Kan? Bukan tak boleh, maknanya tidak memberi banyak manfaat. Jadi kalau kita kumpulkan, mana habis hujung bulan Ramadan, habis 30, darab dengan 2, RM60 lebih kurang. Kan, satu cupak tu katalah RM2. Kita taklid mazhab Hanafi yang mengatakan boleh bayar fidyah tu dan juga zakat fitrah dan sebagainya dengan menggunakan RM1. Kita bayarlah kepada seorang fakir miskin pun tak apa. Kita bagi kat dia RM60. Saya rasa itu yang lebih memberi manfaat kepada dia. Jadi dalam keadaan itu, boleh dia gunakan kaedah tadi, dibayarkan sebanyak RM60 kalau 30 hari, kalau 29, RM58 lah. Ataupun dia nak taklid, ataupun dia tak nak taklid kepada mazhab Hanafi, terus guna mazhab Syafi'i, dikeluarkan dengan beras makanan ruji untuk satu hari, satu cupak pun tidak ada masalah. Jadi itu untuk orang yang tak mampu puasa kerana sakit yang tidak ada harapan sembuh dan sakit tua. Tetapi sakit yang ada harapan sembuh, dia tak boleh buat macam ni. Contoh dia demam, contoh dia mengandung dan sebagainya. Yang macam ni dia tak boleh. Jadi dia tak boleh. Dia kena tinggalkan puasa dan bila dia sihat nanti dia qada. Tak boleh bayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang berkaitan dengan fidyah ni juga, isu orang yang mengandung, orang yang menyusu. Orang yang mengandung dan orang yang menyusukan baby. Sama ada anak dia sendiri ataupun anak orang lain, tak kisahlah. Tetapi maknanya dia menyusukan orang. Dalam masalah ini, dalam fiqh mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dibenarkan bagi orang yang bagi orang yang menyusu dan juga orang yang mengandung untuk berbuka puasa. Maknanya tak puasa. Cuma kadang-kadang dia kena bayar fidyah, kadang-kadang dia tak kena bayar fidyah. Jadi dia ada 3 situasi bagi orang yang mengandung dan orang yang menyusu tadi. Kalau dia buka puasa kerana, tuan-tuan kena catat betul-betul, faham betul-betul isu ni. Kalau dia buka puasa kerana dia bimbangkan siapa? Bayi yang dia susukan ataupun bayi yang dalam perut itu. Maka kepada orang yang mengandung dan kepada orang yang menyusui ini, dia boleh buka puasa, tetapi dia kena bayar fidyah satu cupak untuk satu hari. Jelas mana satu cupak untuk satu hari. Satu cupak, satu hari. Sebab apa? Sebab dia buka puasa bukan kerana dirinya, tapi kerana orang lain. Kerana siapa? Kerana bayi. Jadi saya buka puasa hari ni, saya tak puasa. Kenapa? Kerana saya bimbangkan kesihatan bayi saya. Saya tak puasa hari ni, saya buka puasa. Kenapa? Saya bimbangkan keselamatan kandungan saya. Kalau saya puasa, baby saya ni akan tak cukup susu dan tak sihat, akan mati dan sebagainya. Itu bimbang dia, kebimbangan kepada bayi. Dia boleh buka puasa, tapi dia kena qada dan juga bayar fidyah. 2 benda dia kena buat, qada dan bayar fidyah. Sekiranya dia buka puasa kerana bimbangkan keselamatan dirinya dan juga ataupun situasi yang kedua, ataupun bimbangkan keselamatan dirinya dan baby sekaligus, dua-dua. 2 situasi lagi, 3 yang campur yang nombor 1 tadi, 3 lah. Situasi yang kedua, bimbangkan keselamatan dirinya. Situasi yang ketiga, bimbangkan keselamatan dirinya dan bayi itu. Jadi dalam masalah ini, dia boleh buka puasa juga dan dia tidak dikenakan bayar fidyah. Maknanya dia kena qada puasa itu saja. Maka dikiaskan kepada masalah ini, kalau kita buka puasa kerana orang lain, kita buka puasa itu kerana orang lain, maka kita kena qada puasa dan juga kita kena bayar fidyah. Misal contoh, sekarang ini kita jadi doktor.
Di bulan Ramadan, kita nak menyelamatkan manusia ini sedang buat operation. Kita dah puasa, tak boleh, tak larang. Kita pun buka puasa kerana nak menyelamatkan, bimbangkan keselamatan orang yang sedang dioperate tadi. Kalau kita tak buka puasa, kita tak boleh nak operate dia betul-betul. Mungkin kita lemah, lemau dan sebagainya. Maka kita buka puasa kerana bimbangkan keselamatan dia, orang yang sedang operate. Maka ini dibenarkan. Dan juga kita bila dah selesai nanti habis Ramadan, kita qada dan kita kena bayar fidyah 1 cupak. 1 cupak beras untuk 1 hari. Kena bayar fidyah. Kenapa? Kerana kita buka puasa tadi kerana bimbangkan keselamatan orang lain, bukannya keselamatan diri kita sendiri. Itu masuk dalam kes doktor dan sebagainya, nurse dan sebagainya. Mungkin masalah COVID ini berlarutan sampai bulan Ramadan. Jadi mungkin ada nurse yang bekerja, frontliner yang duduk depan tu terpaksa buka puasa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana nak menyelamatkan nyawa pesakit dan sebagainya. Jadi kenapa dia buka puasa sekarang ni? Kerana dia nak selamatkan nyawa orang yang sedang dia rawat tu. Kalau dia tak buka puasa, dia tak boleh jalankan tugas dia dengan penuh efisien. Dia boleh puasa, cuma dia bimbangkan keselamatan orang tu. Dia boleh dibenarkan buka puasa dan dia kena qada dan dia kena bayar fidyah untuk 1 hari 1 cupak. Okey, tuan-tuan semua? Harap jelas lah perkara itu. Kalau sakit tua sudah 4 tahun lepas tu meninggal dunia, adakah kena gandaan untuk bayar fidyah? Sakit tua termasuk dalam kategori yang saya sebut tadi. Iaitu dia boleh tinggal turun puasa dan bayar fidyah untuk 1 hari 1 cupak. Oleh kerana dia memang tak wajib puasa, dia tak ada ganda. Dia tidak ada ganda walaupun 4 tahun dia meninggal. Daripada dia meninggal, dia tidak berganda. Kenapa? Kerana memang dia tak wajib puasa. Kenapa? Kerana dia tak mampu. Kita dah sebut pada kuliah kita yang pertama dulu, antara syarat orang yang wajib puasa itu ialah orang itu mampu berpuasa dari segi hissi, dari segi fizikal dan juga dari segi syarak. Jadi dia tak mampu, tak wajib puasa. Tetapi oleh kerana dia tak wajib puasa, Allah Ta'ala minta bayar denda, bayar fidyah tadi, ganti daripada dia tak wajib, dia tak puasa tadi, walaupun dia tak wajib. Jadi bayar denda, bayar fidyah untuk 1 cupak 1 hari tadi. Jadi cupak itu tidak berganda walaupun dia dah 2, 3, 4 tahun dah. Dia apa benda dia meninggal 4 tahun lepas dan sebagainya. Yang berganda ini kita akan sebut pada malam ni, insya-Allah. Yang berganda saya sebut tu senang. Yang berganda ni macam ni tuan-tuan semua. Seorang tu dia tinggal puasa, katalah dia datang haid tahun lepas. Dia tinggal puasalah 6 hari tahun lepas. Kemudian selepas Ramadan itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan sebagainya, ada waktu yang dia boleh puasa. Ada waktu. Dia sihat, dia tak musafir dan sebagainya. Ada waktu yang dia boleh puasa. Maka dia tak puasa untuk 6 hari yang dia tinggal tu. Sedangkan ada ruang waktu dia nak puasa. Dia tak puasa. Sampailah masuk Ramadan tahun ni, katakan, dia belum habis lagi 6 hari tadi. Yang itulah dia kena fidyah 1 hari. Kenapa? Dah masuk tahun ke depan. Tahun depan satu lagi ni pun dia tak habis lagi. Dia tak qada lagi. Dua cupak untuk 1 hari. Yang berganda itu fidyah saja. Puasa itu tetap tidak berganda. 1 cupak, 1 puasa saja yang qada. Yang bergandanya ialah cupak tu tadi. Okey, insya-Allah. Baik, sekarang ini saya akan baca sikit daripada kitab Arab dan saya huraikan untuk masalah perbahasan fidyah ni. Penting juga tuan-tuan semua, kerana dia berkait dengan hutang, pengurusan pusaka dan sebagainya. Baik. Dalam kitab Arab ni, dalam kitab Mufidul Awam, Syarah Mursyidul Anam, dia kata apa? Wa man mata wa alaihi siyam wajibin min Ramadana أو نذر أو كفارة فإن كان فائتا بأذر ولم يتمكن من قضائه كإن استمر مرضه أو سفره حتى مات فلا إثم عليه ولا فدية عنه إذا مات.
Sesiapa yang meninggal dunia dan ada hutang puasa wajib ke atas dia, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah. Ini semua puasa wajib. Okey, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah. Ini semua wajib dibuat. Kemudian dia tak buat, dipanggil puasa hutang. Fa in kana fa'itan bi uzrin. Okey, kalau dia tinggal puasa macam tu, maksudnya ada hutang dia. Dia mati ada hutang puasa. Maka ada perinciannya. Sekiranya dia tinggalkan puasa itu dengan keuzuran. Maksudnya ada keuzuran. Dia sakit berpanjangan. Daripada sejak dia bernazar sampai kepada dia meninggal, dia sakit. Daripada Ramadan ini sampailah dia meninggal, sakitnya berpanjangan. Kan? Itu dia panggil tinggal tu dengan sebab uzur. Kemudian walam yatamakkan min qada'ihi. Tidak ada waktu yang dia boleh qada. Mana sakit dia tu berpanjangan, berterusan sakitnya tadi. Ataupun dia tinggal haid, hari pertama dia tinggal haid, hari kedua dia tinggal haid, belum habis lagi haidnya, kemudian dia meninggal. Itu maknanya dia tinggal tu kerana uzur dan tidak dapat waktu pun untuk qada puasanya tadi. Tak ada waktu untuk dia masukkan puasa tu tadi. Mana berterusan sakitnya sampai dia meninggal. Misalnya ka'inistamarra maraduhu. Misalnya seperti berterusan sakitnya, berpanjangan berterusan sampai dia meninggal. Au safaruhu hatta mata, ataupun musafirnya sehinggalah dia ini mati. Ataupun dia musafir jenis berjalan je musafir sampailah dia mati. Dia tinggal tadi, kemudian dia musafir. Musafir ni tak wajib puasa. Maka tinggal dia tadi tinggal dalam keadaan keuzuran. Orang yang macam ni macam mana? Fala isma alaih, tidak berdosa ke atas dia yang dia mati tadi tu, tak berdosa. Wala fidyata anhu idza mata, dan tidak wajib bayar fidyah untuk si mati tadi. Okey? Jelas, saya ulang balik dengan ayat yang mudah. Seorang yang mati ada hutang puasa, kita kena tengok puasa yang dia berhutang tu, dia tinggal tu, adakah dia tinggal tu kerana uzur atau tidak. Kalau dia tinggal kerana uzur, kerana ada keuzuran, datang haid ke, ataupun datang haid dan berterusan sampai belum suci haid, kemudian dia meninggal. Okay. Ataupun sakit yang berterusan dan sebagainya, sampailah dia meninggal. Maksudnya tidak ada satu ruang pun untuk dia qada puasa yang dia tinggal tadi. Maka orang yang macam ni tak berdosa, sebab dia tinggal tu dengan ada keuzuran. Kemudian dia tak qada tu pun dengan sebab ada keuzuran. Memang tak ada ruang waktu pun, tak pernah sihat dan sebagainya untuk dia qada puasa tadi. Maka bagi orang yang macam ni tak berdosa, dan kita waris tidak wajib bayar fidyah baginya. Okey, selesai. Satu. Wa in tamakkana min qada'ihi, kalau yang tinggal puasa tadi dia tinggal dengan uzur, tetapi selepas daripada bulan Ramadan dia sihat. Katalah dia tinggal dalam bulan Ramadan 3 hari. Lepas habis bulan Ramadan masuk Syawal, Zulkaidah, dalam bulan Zulkaidah tu dia sihat sebulan. Nak masuk puasa 3 hari kat situ tu boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Buat puasa ni 3 hari, sebulan dia sihat. Maka hujung bulan Zulkaidah dia meninggal. Orang yang macam ni yang ada ruang waktu untuk dia qada. Walaupun dia tinggal puasa tadi dengan uzur, tapi ada ruang waktu untuk dia qada. Bi an adraka zamanan qabilan lis-shaum, dengan bahawasanya dia dapat suatu masa yang boleh dimasukkan puasa pada waktu itu. Apa jadi? Okey, cerita satu. Tadi cerita nombor 1 dah selesai. Ini cerita nombor 2, tapi dia tak jawab lagi. Au kana fa'itan bi ghairi uzrin, ataupun dia tinggalkan puasa itu dengan tidak ada keuzuran. Maksud tak ada keuzuran makna dia sengaja tinggal puasa. Contoh zaman jahiliah, dia tinggal puasa. Okey, dia tinggalkan puasa, tak ada keuzuran, dia jadi gam plastik hitam. Gam plastik hitam ni gam buka puasa saja-saja. Tanpa ada keuzuran. Ini dia panggil tak ada uzur apa, dia buka puasa. Okey, orang yang macam ni apa benda jadi dia?
Ka'an ta'ammada fitrahu, seperti dia sengaja berbuka puasa. Sawa'un tamakkana min qada'ihi aw la, sama ada dia tamakkana dapat waktu untuk qada puasa itu ataupun tidak. At'ama anhu waliyuhu wujuban, wajiblah walinya itu tadi memberi makan daripadanya, iaitu bayar fidyah, beri makan ke orang. Min tirkatihi, daripada harta pusakanya. Likulli yaumin fata muddu ta'amin min ghalibi qutil balad, tiap-tiap hari yang dia tinggal tadi, satu cupak daripada makanan ruji yang ghalib pada negeri tadi. Okay. Jadi kita ada 3 masalah sekarang ya. Masalah pertama dah selesai, orang yang tinggal puasa dengan keuzuran dan dia tak dapat waktu untuk qada, sampailah dia meninggal, ini tak dosa dan tak wajib bayar fidyah. Yang kedua, orang tu tinggal dengan keuzuran, ada uzur, tapi dia dapat waktu nak qada. Selepas Ramadan tu dia dapat waktu untuk qadakan puasanya, tetapi dia tak qada, dia meninggal. Yang ketiga, orang ni tinggal puasa tanpa keuzuran. Saja-saja tinggal, geng plastik hitam, geng kedai mamak. Kan, tak tahulah geng apa lagi, boleh. Jadi dia tinggal. Untuk 2 situasi, nombor 2 dan nombor 3 ini, orang ini wajib warisnya itu membayar fidyah dengan cara macam mana? Dengan cara yang pertama. Ada 2 cara. Boleh bayar fidyah, bagi makan dan juga boleh puasa. Jadi dia cerita yang pertama dulu, iaitu bagi makan. Macam mana? Dikeluarkan daripada harta pusaka si mati untuk tiap-tiap hari yang dia tinggal tu tadi, 1 cupak. Itu untuk pokok asal puasa, 1 cupak tu. Kalau dia tinggal 10 tahun lepas, yang geng plastik hitam ni, dia tinggal 10 tahun lepas, kemudian dia mati, sampai dia mati tak qada, untuk pokok puasa tu 1 cupak, pasal tinggal macam ni. Untuk dia lambat, dia tak qada tadi, sampailah hari dia meninggal, kata 10 tahun lepas, maknanya 9 tahun dia tinggal, 9 cupak untuk 1 hari. Campur dengan pokok puasa yang dia tak qada tu tadi, 1 cupak. Hak denda lambat qada itu 9 tahun. Jadi 10 cupak untuk 1 hari. Itu bisa. Jadi dia 2 macam tu. Jadi siapa yang tinggal puasa di zaman jahiliah, kat orang panggil zaman jahiliah, zaman tak puasa tu, kan, mudah faham, zaman jahil-jahil dulu, dia tak puasa sampailah dia meninggal. Jadi kita pun cek, dia tak puasa 10 tahun lepas. Berapa hari dia tak puasa? 3 bulan. 30 hari, sebulan. Maka untuk pokok puasa tu, satu pokok tu, untuk 1 hari dia tinggal, 1 cupak. Kemudian yang ganda, yang dia tak qada sampai dia meninggal tu, kerana dia tak qada puasa tu, dia berganda. Itu untuk 1 hari, berganda lah. Kalau 10 tahun, mana 9. 10 tahun lepas, mana 9 hari. Jadi kalau 30 hari, bermakna untuk 1 hari, 1 tinggal Ramadan, dan 9 lagi gandaan 10 1 hari. Kalau 30 hari, 300 cupak. Itu untuk 10 tahun lepas. Dia berganda macam tu. Lepas tu kira pula tahun yang seterusnya, yang ke-9 pula, tahun yang ke-8 pula, tahun yang ke-7, tahun yang ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, sampailah tahun itu. Dia berganda-berganda macam tu. Jadi banyaklah fidyah kerana tinggalkan puasa, tak qada sampai langkau tahun yang seterusnya. Okey, itu bergandaan tu, itu bab satu lagi. Cuma ini cerita pokok puasa tu tadi. Pokok puasa itu tadi kena qada. Untuk ganti puasa tu tadi kena. Hak lambat qada tu gandaan pula. Dia ada 2 situasi sini. Situasi lambat qada tu lain fidyahnya. Situasi yang tinggal puasa tadi tanpa keuzuran tadi pun tu lain. Jadi wajiblah walinya tadi mengeluarkan daripada harta pusakanya, bukan harta waris, bukan harta wali itu tadi, harta pusaka si mati itu sendiri, hutang dia, hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, dikeluarkan
oleh wali. Maksud wali di sini ialah warisnya itu. Waris yang dapat pusaka dia tadi. Dia ambil daripada harta pusaka tadi, dibayarkan dulu hutang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jelas tuan-tuan semua? Kalau waris tu tak dibahagi pusaka dulu. Dia tahu, katalah ayah dia meninggal, dia tahu ada hutang puasa ni. Dia kira banyak pula ni. Hak ganda lagi. Ayah yang tak puasa sejak daripada umur 15. Tak pernah puasa. Kan? Ada juga orang yang macam tu, na'udzubillah min zalik. Sampailah dia meninggal 60, 15, tolak 60, 45 tahun. Bayangkan 45 ganda. Untuk 30 hari 44 tahun. Kan? Itu 45 yang tahun ke-45. Tahun ke-44, tahun ke-43. Dia kira-kira, ya Allah, banyak kena bayar. 5-6 ribu, 8 ribu ni kata dia. Rugi ni. Tak payah kita bayar, kata dia. Kita bagi-bagi teruslah duit pusaka ayah ni kat sama-sama kita. Maka anak-anak pun bagilah pusaka sama-sama dia tanpa bayar hutang ni dulu. Maka anak tadi telah makan duit haram. Duit haram. Sebab apa? Sebab itu bukan duit dia. Bukan duit yang layak dia dapat. Itu adalah hutang ayah dia yang wajib dia sempurnakan. Kenapa? Kerana ayah dia meninggalkan pusaka. Pusaka tu kena selesaikan. Ini banyak orang terlupa dan terlalai dalam masalah ini. Jadi banyak orang yang dia tak perasan lah nak bayar hutang si mati dahulu. Baik, katakanlah si mati tadi tak ada tinggal pusaka. Masya Allah. Dalam tak puasa, tinggalkan puasa tanpa ada keuzuran pula, duit pula tak ada, tak tinggalkan pusaka pula. Macam mana? Fa illam yakun lahu tarikatun, sekiranya tidak ada pusaka bagi waris tadi, lam yalzamil waliya it'amun wala saum, tidak wajib bagi wali tadi, waris tadi, memberi makan kepada fakir miskin, bayar fidyah, dan juga tidak wajib puasa. Puasa tu pilihan kedua, nanti saya akan sebut lepas ni, cuma dia sebut awal. Bal yusannu lahu, bahkan sunat saja baginya. Okey. Jadi jelas tuan-tuan semua, kalau si mati tadi dia ada harta pusaka, wajib bagi makan kepada fakir miskin untuk satu hari, satu cupak daripada harta pusaka dia. Okey? Ataupun waris tadi berpuasa. Wajib puasa. Dia boleh ganti. Kalau dia kata, rugi lah. Dia sebenarnya lepas ni, tapi saya sebut dulu. Dia kata, rugi lah kalau kita bayar fidyah untuk ayah kita ni, rugi duit. Baik kita puasa. Boleh juga. Dia puasa pun boleh. Dia nak bayar fidyah pun boleh. Dia ada dua pilihan. Cuma yang saya sebut sekarang ni, dia baru satu pilihan pertama, iaitu bayar fidyah daripada harta pusaka si mati tadi. Kalau si mati ada harta pusaka. Kalau si mati tidak ada harta pusaka, maka tidak wajib waris tu tadi bayar fidyah untuknya. Kerana bayar fidyah tu guna harta pusaka si mati. Tidak wajib. Tetapi sunat saja. Si mati, si waris tadi ambil duitnya sendiri dan tolong bayar untuk warisnya, si mati tadi. Mana waris ambil duit dia, bayar fidyah untuk si mati yang mati tadi, sunat. Lebih-lebih lagi kalau orang tu ayah dan mak kita. Kan? Lagi-lagi lah sunat. Okey, kita, ayah dan mak kita meninggal, dia tak ada tinggal apa-apa pusaka. Dan dia ada hutang puasa ni. Jadi dari segi kaedah, dia tak ada pusaka, tak wajib lah kita bayar fidyah untuknya, dan tak wajib puasa lah. Ganti puasa dia. Okey. Tetapi kita sebagai anak, sunat lebih-lebih lagi lah. Kalau orang tua kita, mak ayah kita, kan, kalau waris yang selain daripada mak ayah kita pun sunat kita bayar fidyah untuknya. Okey, jelas. Jadi ada dua lah pecahan dia. Kalau si mati tinggal pusaka, baru wajib. Baru wajib bayar fidyah atau puasa. Kalau si mati tak tinggal pusaka, maka tak wajib bayar fidyah ataupun tak wajib puasa. Bahkan sunat. Baik. Kemudian dia sebutkan di sini pilihan kedua. Wa yajuzu liqaribihi
an yasuma anhu wa illam yakun asiban wala warisan wala waliya malin. Dan harus boleh bagi kaum kerabat si mati untuk puasakan daripada si mati. Pilihan kedua, harus boleh bagi kaum kerabat si mati. Kaum kerabat ni tidak semestinya yang menerima pusaka. Kaum kerabat, semualah, sepupu dia, anak saudara dia, pak saudara dia, suami dia, isteri dia, itu termasuk dalam kaum kerabat. Kaum kerabat tadi boleh buat pilihan kedua, iaitu pilihan untuk berpuasa daripada si mati. Dia ada dua pilihan, sama ada bayar fidyah ataupun puasa. Kalau buat puasa, tak payah bayar fidyah. Kalau buat bayar fidyah, tak payah puasa. Dua pilihan. Jadi dipuasakan daripada si mati tadi, yang dia tinggal puasa tadi, waris kaum kerabat, bukan waris, kaum kerabat boleh puasakan untuk si mati, walaupun kaum kerabat itu bukannya asabah, bukan waris, bukan wali harta. Tak semestinya dia menerima pusaka, tak semestinya wali harta, tak semestinya asabah menerima baki pusaka. Maksudnya, asal saja dia ada hubungan kerabat dengan si mati tadi, dia boleh puasa untuk si mati. Kalau dia tidak ada kerabat dengan si mati, dia tak boleh sewenang-wenangnya puasa. Jadi, kalau dia nak puasa juga, dia kena minta izin kepada waris tu tadi, baru boleh. Jadi maknanya boleh pilihan kedua dipuasa. Misal macam ni, mak kita meninggal, disebutkan kita, dia kata mak ni dulu-dulu banyak jugalah tak puasa, kata dia. Mak kira-kira adalah dalam 40 hari. Dulu-dulu tak puasa, letih kerja. Kerja benda apa semua, kerja itu tak puasa lah. Kan, adalah 40 hari. Lepas tu dia tak sebut tahu mana-mana. Itu susah juga tu. Kan, adalah hutang mak tak puasa 40 hari. Baik. Jadi, apa kita nak buat? Jadi, kita pertama selesaikan dulu hutang pokok tu tadi. Hutang pokok puasa tadi 40 hari tadi. Jadi, kita pun bincang dulu dengan adik-beradik kita. Macam mana ni mak dah meninggal ni. Dia ada hutang 40 hari. Macam mana kita nak buat? Kata adik-beradik ramai-ramai ni, okey lah, kita puasa lah untuk mak kita yang meninggal ni, bagi seorang sehari. Kita ni kumpul biar bagi seorang sehari. Mak kita tak puasa 40 hari. Jadi carilah anak beranak mak kita ni 40 orang. Cari. Cucu ada 20 orang, anak ada 10 orang, baru 30. Tak cukup lagi ni. Nak cari siapa ni? Cari orang luar. Boleh dengan kebenaran kita. Orang luar tu kita bagi kebenaran, boleh. Jiran-jiran kata cari 10 orang lagi, minta tolong puasa. Tapi takkanlah minta tolong saja zaman sekarang ni kan. Ginilah puasa untuk mak saya. Buka puasa sekarang, datang buka puasa rumah saya dah sediakan kambing golek 4 ekor. Barulah ada semangat sikit nak puasa. Kan? Kambing golek 4 ekor ni tuan-tuan semua. Boleh? Boleh. Yang 10 orang lagi orang luar. 30 kaum kerabat. Boleh, tak ada masalah. Puasanya bila? 1 hari saja. Pilih 1 hari, 40 orang puasa. Selesai hutang mak kita semua. Selesai semua hutang mak kita. Kenapa? Kerana dah dipuasa oleh 40 individu, walaupun 1 hari. Jadi sebagai kita anak yang berakhlak dan sebagainya, minta tolong orang puasa dan sebagainya, takkanlah kita buka puasa rumah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih saja tak ada di dunia sekarang. Jadi bagilah apa benda, makan kambing ke apa ke kan, nasi biryani ke apa ke, pulang lah. Itu benda sampingan lah tu. Selesailah hutang puasa si mati tadi. Macam tu kita nak buat. Jadi ada 2 pilihan. Pilihan pertama bagi makan, pilihan kedua puasa. Jadi puasa ni wajib ke tak wajib? Ya, wajib. Kalau si mati tadi tinggalkan pusaka, wajib kepada yang dapat pusaka.
Puasa. Kalau dia nak puasa. Jadi maknanya kalau dia tak puasa, dia boleh buat bagi makan. Kalau dia tak nak bagi makan, dia boleh puasa. Jadi wajib puasa tadi kepada sesiapa yang mendapat harta pusaka. Kaum kerabat yang dapat pusaka, dia wajib. Kalau dia tak bagi makan, dia wajib puasa. Tetapi bagi kaum kerabat yang tak dapat pusaka, dia sunat saja berpuasa. Dia sunat saja. Jadi dia okey. Jadi itulah dua persoalan. Jadi dia kata bahawa walhasil, kesimpulannya, annal warisa yatakhayyaru bainal it'ami was-sawmi wujuban in kana lil mayyiti tarikatan wa nadban in lam yakun lahu tarikah. Hasil kesimpulannya, wajib waris itu boleh pilih di antara dua perkara. Perkara yang pertama, dia boleh beri makan kepada fakir miskin, ataupun dia boleh puasa. Wajib dibuat benda itu sekiranya si mati tadi meninggalkan harta pusaka. Kalau si mati tadi tidak meninggalkan harta pusaka, maka buat tadi hukumnya sunat saja. Buat tadi hukumnya sunat saja. Okey. Kemudian perkara yang berkaitan dengan puasa, saya ingat fidyah puasa selesailah itu. Jadi maknanya boleh dua pilihan. Jadi ini hutang si mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa lagi ya? Ada masa sikit lagi saya jawab soalan lah tuan-tuan semua. Kita berhenti pukul 11. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan tulis, insya-Allah. Jadi saya tengok balik kata-kata ke atas. Okey. Okay, sakit tua sudah 4 tahun lepas meninggal dunia. Itu dah jawab tadi. Kemudian geng kedai mamak. Geng plastik. Kalau niat puasa qada, sampai tengah hari kita buka puasa, contoh tak larat, apa hukumnya, Ustaz? Ustaz pula dia panggil baik. Itu adik saya tu. Baik. Jadi kalau puasa qada ni termasuk dalam puasa wajib. Jadi puasa wajib ada 5. Saya dah sebutkan dulu pada awal siri yang pertama. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qada Ramadan, yang ketiga puasa kafarah, yang keempat puasa nazar, yang kelima puasa 3 hari untuk solat istisqa apabila disuruh oleh pemerintah ataupun raja ataupun sultan. Baik. Termasuk dalam puasa wajib iaitu puasa qada. Tiap-tiap ibadat wajib haram kita memutuskannya. Haram kita berhenti di tengah jalan, melainkan kalau ada uzur dan masyaqqah yang tak boleh ditanggung. Jadi kita puasa sampai pukul 12 tengah hari, kita tak larat nak puasa. Tak larat tadi, tak larat tahap mana? Tak larat ni memang puasa tak larat berlaku. Adakah tak larat memang tak larat sangat yang membawa kepada kalau kita puasa Ramadan pun kita boleh buka puasa? Kan? Maksudnya tak mampu ditanggung dah oleh kita. Terjeli-jeli dah lidah kita contohnya. Dahaga dan sebagainya. Kalau tak larat sikit-sikit tu, tak larat apa semua tu, itu tak, memang semua puasa macam tu. Maka hukumnya haram kita berhentikan ibadat kita, ibadat puasa kita tadi. Sebab apa? Sebab ibadat wajib, kaedah dia, mana-mana ibadat wajib, kita tak boleh berhenti di tengah jalan. Sehinggalah kita habiskan ibadat tadi.
Sembahyang fardu tak boleh berhenti melainkan selepas kita habis sampai bagi salam. Kan? Puasa fardu tak boleh kita berhenti melainkan kita habis ibadat tu sampai kesudahnya. Yang sunat, ibadat sunat kita boleh berhenti tengah jalan. Melainkan dua ibadat saja, haji dan umrah. Haji dan umrah walaupun sunat, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 sampai ke nombor berapa pun disunat. Yang sama satu je wajib. Tetapi bila kita dah masuk ke dalam ihram haji, masuk dalam ihram umrah, kita dah tak boleh berhenti di tengah jalan. Jangan kita dah ambil niat di miqat. Contoh umrah kita ambil niat di Bir Ali, tak apa, Bir Ali pun boleh, ataupun di Tan'im. Kita balik ke bilik hotel, kemudian kita rasa tak naklah buat umrah. Lagipun umrah sunat ni, kita pun buka kain ihram, kita pun pakai baju biasa, terus pergi masjid. Kita anggap benda sunat kita boleh berhenti. Tak boleh. Haji dengan umrah walaupun sunat, dia tak boleh berhenti tengah jalan. Tetapi ibadat sunat yang lain boleh berhenti. Contoh tengah puasa sunat, kita rasa sedap pula lah nasi biryani ni Kita pun berhenti makan nasi biryani pukul 12 tengah hari, tak ada apa-apa keuzuran apa, tidak berdosa. Semayang sunat, boleh. Tengah-tengah kita semayang duha, kita rasa malah pula, kita pun berhenti, tak habis sampai bagi salam, kita berhenti, tidak berdosa. Tetapi semayang fardu tidak boleh. Semayang fardu tak boleh, puasa fardu pun tidak boleh. Jadi samalah soalan di sini. Kalau dah niat puasa qada itu puasa fardu. Kalau setakat tak larat tu, saya ingat tak larat biasa saja. Itu kena teruskan lagi, tak boleh saja-saja kita berhenti tengah jalan, mana-mana ibadat wajib. Kalau anak si mati ada 5 orang, lepas tu anak tu puasa, tu dikira 5 hari dah puasa atau macam mana? Ya, dah jawab tadi. Kalau anak si mati ada 5 orang, kemudian anak tu puasa, 5 anak tu, 5 hari lah, walaupun hari yang sama. Kan? Kalau si mati ada tinggal 10 hari, 2 hari lah seorang, 2 hari seorang puasa. Selesai masalah. Habis, selesai hutang si mati. Upah orang untuk ganti puasa itu untuk orang yang dah meninggal, ya Ustaz. Yang hidup tak boleh kan? Upah orang untuk ganti puasa ni untuk yang dah meninggal. Yang hidup tak boleh. Upah ataupun bukan bahasa yang tepatnya, fidyah. Fidyah ni untuk orang yang dah meninggal. Orang yang hidup boleh bayar fidyah, tak adilah. Orang yang sakit, yang saya sebut pada awal sesi ni, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh lagi, dan juga orang yang tua, sakit tua sangat. Orang tua ni pada adatnya nak kembali muda balik, itu tak boleh lah. Jadi dia tua dah, tak mampu nak berpuasa. Tua yang tak mampu puasa. Tua mampu puasa tu kena puasa. Jangan kata saya dah tua, saya tak boleh puasa. Tua yang tak mampu puasa, iaitu boleh bayar fidyah walaupun tuan dia masih hidup. Tetapi untuk kes ini nak bayar fidyah kena tunggu meninggal dulu. Tunggu meninggal dulu. Selagi dia tak meninggal, dia kena qada puasa tu. Untuk orang hidup, maknanya dia sihat, dia tak ada sakit, tua dan tak ada sakit, yang tidak ada harapan sembuh, dia kena qada puasa tu. Dia sendiri kena qada. Bila dah meninggal baru ada 2 pilihan tadi. Dan kita nak minta tolong orang tadi, boleh kita minta tolong orang qada dengan syarat dia minta tolong tadi tu kaum kerabat dia. Kalau orang luar tak boleh. Ataupun kita pergi terus hentam kromo je kita puasa. Kita tahu jiran kita tak puasa 5 hari, kita pun puasa untuk dia 5 hari. Tak jadi. Tanpa kebenaran kaum kerabat dia. Tak boleh tanpa izin dia. Kena minta izin dia dulu. Tanya dia, makcik ni nak puasa untuk arwah mak kau ni. Kan, mak kau dulu tinggal puasa 5 hari. Bolehkah makcik puasa ni? Dia kata boleh makcik, silakan. Baru boleh. Kalau tidak, tak jadi. Tak selesai lagi hutang. Kemudian arwah ayah mertua saya sepanjang Ramadan tak mampu puasa sebab sakit. Lepas tu dah masuk Syawal, keadaan lebih tenat, jadi dia tak ada peluang nak ganti puasa. Hari terakhir Syawal dia meninggal. Keadaan ini perlu bayar fidyah atau tak? Tak perlu bayar fidyah. Tak wajib bayar fidyah. Sebab apa? Sebab sepanjang bulan Ramadan tu dia sakit. Kemudian lepas habis bulan Ramadan, bulan Syawal pun dia sakit.
bahkan bertambah kuat lagi. Dia tak ada satu ruang pun untuk qada Ramadan dia tadi. Sampailah dia meninggal. Maka dia termasuk dalam situasi yang pertama daripada 3 situasi tadi. Maksudnya dia meninggal, ada puasa ke atas diri dia, hutang puasa. Kemudian dia tak sempat, dia tinggal puasa tu dengan keuzuran, dengan sakit. Kemudian dia tidak sempat untuk mengqadakan puasanya. Tak ada waktu langsung untuk qada puasa. Sebab sakitnya berterusan. Maka tidak wajib diqadakan. Maksudnya tak wajib dibayar fidyah. Dan juga tak wajib dia qada. Tak wajib semua. Fidyah tu, maksud fidyah tu merakumi 2 lah. Sama ada bayar apa benda bagi makan ke orang miskin ataupun puasa. 2 pilihan tadi tak wajib dua-dua. Dan dia dikira tidak berdosa. Kemudian yang 40 hari ganti puasa ramai-ramai tadi tu, kalau memang tak pasti tahu bila puasa ditinggalkan tu, macam mana fidyah dia lepas ramai-ramai ganti puasa yang 4 ekor kambing tadi tu. 4 ekor kambing dah. Jadi pokok puasa tu dah selesai. Tapi oleh kerana puasa ni dia bila tak qada kan berganda-ganda tahun dalam mazhab kita Imam Syafi'i, macam mana nak buat? Maka cara lebih selamat, kita kira umur dia sejak balik. Itu selamatlah. Kan? Jadi kalau dia meninggal umur 50, ambil umur 15 lah balik senang. Kan? Ambil umur 15 ke ataupun 12 ke kita kata kan. Ambil umur balik. Kemudian kita kira setahun. Jadi banyaklah, tapi itu selamat. Pasal kita tak tahu tahun mana. Jadi terlebih tak apa. Jangan terkurang. Ataupun nak kita taklid kepada mazhab lain, mazhab selain pada mazhab Syafi'i yang denda puasa ni tak berganda. Boleh juga macam tu. Dan itulah yang diamalkan oleh Lembaga Zakat Selangor. Ada satu muslimat, dia tanya saya, dia kata, kenapa Ustaz ajar puasa ni berganda? Puasa ni kalau tinggal puasa tak qada, bayar fidyahnya berganda. Bukan puasa berganda, bayar fidyahnya berganda. Saya pergi bayar fidyah saya di lembaga zakat, tak berganda. Jadi dia dah jadi keliru. Sebenarnya yang berganda ini dalam mazhab Syafi'i saja. Mazhab 3 Hanafi, Maliki dan Hanbali tak berganda. Mungkin lembaga zakat ambil mazhab tu untuk lebih ringankan kepada masyarakat. Jadi mazhab tu tak berganda. Jadi kalau mazhab kita Imam Syafi'i, dia berganda. Jadi untuk selamat, kita ambil gandakan dia setiap tahun tolak berkurang lah daripada sejak dia balik. Misal kata daripada dia meninggal umur 50. Kita ambil umur, kalau perempuan senangnya umur 10 lah. Sebab 9 tu mungkin balik dah. Jadi 40 tahun. Jadi kita ambil lah setiap tahun tu kita bayar fidyah setiap tahun tu. Itu cara yang lebih selamat. Baik, nak tanya soalan luas sikit, adakah ulama ada membezakan hukum jaiz dan mubah? Itu istilah saja, jaiz dan mubah itu. Jadi jaiz biasanya diguna dalam masalah fiqh dan juga masalah akidah. Tetapi mubah ni biasanya digunakan dalam fiqh saja. Jaiz dalam masalah akidah, hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, jaiz. Dan juga ada dalam hukum 5, wajib, haram, hukum taklif yang 5, wajib, haram, sunat, makruh dan jaiz. Dan jaiz ni juga dipanggil mubah. Jadi biasanya perbezaan dari segi tempat penggunaannya saja. Kemudian macam mana nak pastikan yang betul-betul fakir miskin, dan ada beza di antara miskin dengan fakir. Jadi masalah fakir dan miskin macam ni. Orang fakir dengan miskin, fakir lebih teruk daripada miskin. Fakir ni maksudnya orang yang tidak ada kecukupan. Seperti dalam diri dia ni, dia tidak ada harta yang mencukupi
umurnya yang ghalib. Baik, kita katalah manusia ni umur dia ghalib 62 tahun, 63 tahun. 62 tahun, 63 tahun. Sekarang usia dia katalah usia dia 40 tahun. Jadi ada 22 tahun atau 23 tahun lagi nak sampai kepada umur yang biasanya orang meninggal. Kan? Ada 23 tahun lagi. Kemudian dia ambil harta tu tadi. Dia ambil harta tu tadi. Kemudian dibahagikan. Harta yang dia ada dibahagikan dengan keperluan dia setiap hari. Berapa dia perlu setiap hari, dia dan keluarga dia. Bagi. Okey, kita bagi. Katalah harta dia semua ada 20,000. Dibahagikan dengan 23 tahun tu berapa hari? Berapa dapat? Katalah dapat RM10 satu hari. Sedangkan dia memerlukan satu hari RM50. Kalau dia tidak melepasi had separuh, dia miskin. Dia fakir. Kalau dia melepasi had separuh, tapi tak sampai penuh RM50, tapi katalah RM40 dan sebagainya, itu dia panggil miskin. Itu macam tu nak tahu fakir miskin. Jadi macam mana Ustaz kita nak cek harta orang? Itu payah sikit tu. Kan? Nak cek harta orang ni payah. Jadi kita boleh zon lah sangkaan kita. Tengok kepada cara hidup dia dan sebagainya. Tak ada duit, tak ada harta dan sebagainya. Boleh kita bagi. Bila kita bagi, dia kena tahulah. Saya bukan fakir miskin. Walaupun saya pakai kereta buruk ni, saya ada tanah banyak kat kampung. Ada 25 ekar tanah saya. Kalau saya jual tu, ada dekat 2.5 juta. Saya nampak je gini, kata dia. Dia tak boleh terima lah. Kan? Tengok dia, gaya hidup dia mewah. Okey, dia pakai kereta, pakai baju, okey, cantik-cantik. Kita bagi kat dia. Dia kata boleh terima. Pasal apa? Dia tahu dia fakir dan dia miskin. Sebab dia tidak ada harta yang mencukupi dia. Jadi kita tak boleh ukur fakir miskin tu pada pakaian, pada gaya hidup. Sebab gaya hidup manusia ni berbeza-beza. Orang Arab, gaya hidup dia makan kambing. Orang Melayu, gaya hidup dia makan ikan, ayam, kambing jarang-jarang, takut darah tinggi dan sebagainya. Kita tidak boleh mengubah gaya hidup kita yang sejak kita lahir, dibesarkan oleh mak kita, kita makan macam tu. Tiba-tiba kita nak ubah, macam mana boleh? Orang Arab dia nak ubah makan budu, makan ikan kering, muntah hijau dia. Kan? Jadi maknanya mungkin perbelanjaan harian dia agak besar sikit bandingkan kita orang Melayu di sini. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, mungkin kita ke Tanah Arab, mungkin perbelanjaan kita besar pasal ikan di sana lagi mahal. Kan? Bila dia datang ke Malaysia, ikan kita murah, kambing mahal gitu. Di sana kambing murah, ikan mahal. Gitu. Jadi cara gaya hidup seseorang ni kita tak boleh ubah tu semua. Macam saya, contoh orang Kelantan. Saya biasa makan nasi dengan budu, katakan. Kan? Ada budu dan sebagainya. Adakah saya kena ubah gaya hidup saya bila budu tu mahal? Kan? Saya kata tak boleh makan budu mahal. Saya tak biasa nak makan benda lain. Saya nak makan cincaluk, tak boleh. Itu tak boleh. Gaya, cara kehidupan, bukan gaya prestige tu tak. Itu bab lain. Itu prestige tu tak boleh kira lah. Kan? Jadi maknanya fakir miskin tu itulah nak tahu. Cara dia tengok. Jadi kalau dia tak, sebab tu orang yang kena tahu takrif fakir miskin tu orang pemberi zakat, pemberi fidyah dan juga penerima. Sebab tu benda macam ni dia kena belajar. Dia kena belajar. Baik. Dan asnaf untuk fidyah ni hanya ada dua saja, fakir miskin saja. Tak sama macam zakat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah Taala sebut beri makan pada miskin. Bila sebut miskin, masuklah fakir. Pasal fakir tu lebih teruk lagi pada miskin. Zakat dia ada 8 asnaf. Jadi untuk fidyah ni 2 ni saja. Tak boleh diberi untuk fisabilillah dan sebagainya, tak boleh. Untuk masjid dan sebagainya tak boleh. Kita ambil fidyah kita masuk dalam tabung masjid, itu tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tak sebut asnafnya tabung masjid, asnafnya fisabilillah dan sebagainya. Asnaf untuk fidyah ni hanya 2 saja, fakir dan miskin.
Kemudian yang seterusnya, kaum kerabat itu ialah wali si mati ke Ustaz? Kaum kerabat ni bukan wali. Kaum kerabat ni orang yang ada hubungan kerabat dengan dia. Ada hubungan kerabat. Kalau wali ni khusus. Maksudnya si mati, kalau si mati tu, wali dia siapa? Bapak dia. Kan? Wali dia. Tak semestinya bapak dia semua. Kaum kerabat yang dimasukkan yang boleh kita puasa tadi tanpa minta kebenaran ialah orang yang ada hubungan kerabat, ada hubungan persaudaraan dengan si mati. Sepupu, dua pupu, anak saudara, pak saudara, kan? Cucu, anak, tu semua ada. Datuk, nenek, moyang, tok saudara, nenek saudara, itu ada hubungan kerabat. Yang masih dipanggil, kalau jauh sangat tu tak boleh lah. Ni apa hubungan ni kerabat ni? Saya 25 pupu dengan dia. Oh, tak panggil 25 pupu. Mana ada 25 pupu. Ataupun saya kau kerabat dengan dia. Apa? Saya ni cucu Hawa dan cucu Adam. Dia pun sama juga. Itu tak jadi kerja. Jadi mana yang masih dalam lingkungan kaum kerabat. Terima kasih Ustaz, tapi dah bayar. Tak apa kan? Tak apa, bayar tak ada masalah. Tak bayar je tak boleh. Kalau wajib bayar, tak dibayar, itu yang tak boleh. Kalau benda tak wajib kita bayar, anggaplah benda itu sebagai sedekah. Kemudian yang seterusnya, sekarang susah nak cari fakir Ustaz kat Selangor. Kena cari ya. Okey. Kalau di Mesir ada tabung untuk fakir miskin diletak di masjid, adakah dibolehkan Ustaz jika seorang ingin bayar fidyah di situ? Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i tak boleh, dia kena ada tamlik. Tamlik ni apa? Memilikkan. Kena memilikkan. Jadi kalau asal mazhab Syafi'i kan bayarkan makanan ruji. Kalau di Mesir, gandum lah. Kan, beras ke boleh juga. Ada orang Mesir pun dah makan nasi sekarang. Jadi kita kena berikan kepada dia. Tamlik dia bagi, memilikkan dia. Bila dia dah dapat, lepas pada tu dia nak buat apa terpulang. Dia nak jual ke, dia nak sedekah ke orang ke, dia nak apa. Kalau dia masuk kalau tabung, itu bukan tamlik. Itu tak boleh. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, bayar zakat masuk tabung masjid tak boleh. Sebab tak ada tamlik. Sebab tu kalau nak bayar zakat, nak bagi ke masjid, bagi kat tangan orang, nazir ke apa ke. Atas asnaf berhutang, al-gharimin, orang berhutang. Katalah bangunan tu tak siap lagi, dah siap tapi tak selesai lagi bayar hutang. Yang menangguh hutang tu nazir lah, kan, ataupun pengurusi surau dan sebagainya. Kita bagi kat dia sebagai asnaf gharimin, berhutang. Ataupun asnaf fi sabilillah, atas satu qaul yang mengatakan masjid ni termasuk dalam fi sabilillah. Tapi kena bagi kat tangan, tamlik. Masuk tabung tak boleh, kerana dia kena ada tamlik. Tamlik itu mempermilikkan, barulah jadi fidyah tadi. Tabung tak boleh. Tabung tu sedekah sunat tak apa. Apa benda ni? Soalan Cik Ahmad ni. Apa ni? Soalan saya yang tadi pertama ke atas sekali tu termasuk dalam pencerahan ketiga ke? Tak perasan soalan. Apa soalannya? Bukan sebab sakit tapi kerja berat. Maksudnya buka puasa sebab kerja berat. Oh, buka puasa dengan kerja berat, saya dah sebut pada malam tadi ke malam kemarin. Ada 6 syarat boleh orang yang buka puasa sebab kerja berat. Boleh tengok live saya sebelum daripada ni. Ada 6 syarat yang ni, yang sebelum daripada ni, yang tu. 2 sebelum pada ni. Ada yang saya sebutkan syarat boleh buka puasa bagi orang yang kerja berat. Contohnya dia kerja di bendang, dia kerja tanam padi dan sebagainya. Antara syaratnya ialah kerjanya itu tidak boleh ditangguhkan pada bulan Syawal, ataupun tak boleh dibuat pada waktu malam, ataupun boleh buat waktu malam, tapi kalau buat waktu malam tu tak cukup masa.
Kalau buat malam saja tak cukup masa untuk selesaikan kerja dia tadi. Sebelum padi tu rosak dan sebagainya. Kan? Dan ada lagi lah beberapa syarat, ada 6 semua syarat yang saya sebutkan. Jadi dia buka puasa kerana kerja berat tadi. Kemudian lepas pada itu tadi, kan, lepas pada dia buka puasa tadi, dia meninggal. Jadi dia meninggal tadi, adakah dia sempat waktu untuk qada puasa tadi atau tidak? Sebab dia buka puasa itu pun rukhsah, ada keringanan. Ada. Yang dia buka puasa itu termasuk apa benda firman Allah Ta'ala, apa benda dah? Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang musafir ataupun sakit, maka dia ganti pada hari lain. Maka dia wajib ganti. Wajib ganti. Yang kes buka puasa kerana buat kerja berat tadi. Jadi dia kena, kalau mati siapa meninggal, dia kena bayar fidyah ataupun warisnya apa benda tadi, puasakan. Kemudian yang seterusnya tak ada kot. Maksudnya fidyah ni boleh bagi dekat miskin dengan fakir miskin. Boleh bagi dekat miskin dengan fakir miskin. Ya, miskin satu, fakir satu. Dua tu saja boleh bagi. Miskin satu, fakir satu. Dua tu saja yang boleh. Kemudian pengemis di tepi jalan, gelandangan itu diiktibar sebagai fakir miskin ke? Maka adakah fidyah dikira selesai diberikan kepada mereka? Ya, kalau kita pada sangkaan kita dia menepati syarat tadilah, harta mereka tidak mencukupi kehidupan umur mereka yang ghalib, dan kita bagi dia tak tolak dan sebagainya, itu makna kita fahamlah, kita anggap mereka faham bahawasanya mereka fakir dan miskin. Kita tengok dia pun fakir miskin, kita bagi, boleh. Tetapi kalau selepas itu ternyata dia bukan fakir miskin, contohnya lepas tu masa kita bagi tadi fakir miskin, besok kita jumpa dia naik Mercedes dia, Masya Allah, kan? Dengan berkat sedekah kita tu tadi, dia jadi kaya raya terus. Maknanya dia penipu lah. Maka fidyah kita tadi itu tidak jadi, kena keluarkan fidyah yang lain. Dan boleh kita minta balik ke dia kerana dia buka asnaf. Sama dengan zakat juga. Zakat tu mesti sampai pada asnaf. Kalau diberikan kepada buka asnaf, lepas pada tu kita tahu, ini buka asnaf, maka kena bayar yang lain. Boleh minta balik apa yang kita bagi itu. Sebab zakat tu perlu sampai kepada betul-betul asnaf. Kalau tidak asnaf, tak boleh. Okey, insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa, saya ingat cukuplah sekali itu saja untuk malam ni. Kita pun dah melebihi pukul 11. Malam besok insya-Allah ada, tapi tak tahulah nak bincang tajuk apa. Mungkin tuan-tuan boleh suggest kat komen-komen nanti lah, insya-Allah tajuk apa, ataupun tuan-tuan boleh tinggalkan soalan-soalan kat komen ke apa, saya boleh jawab untuk malam besok. Kalau ada yang tak apa benda tak jelas lagi bab puasa ni ke, insya-Allah. Kemudian mungkin kita boleh pindah kepada perbahasan yang lain. Perbahasan apa tak tahulah, insya-Allah. Jadi setakat ini dahulu, insya-Allah pada malam ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.